What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto. Alright, dalam video kali ini kita nak berspekulasi sikit tentang bounty beberapa tokoh-tokoh yang terkenal dalam dunia One Piece. So untuk permulaan ni aku nak ajak korang berbahas tentang bounty 5 orang tokoh ni, which is Rock the Zebek, Shiki the Golden Lion, Dracule, Mihawk, Relic dan Monkey the Dragon. Sebab apa aku pilih 5 karakter ni? Pasal as we know, kelima-lima karakter ni memiliki gelaran yang besar dalam dunia One Piece. Siapa tak kenal Zebek yang suatu ketika dahulu pernah bercita-cita menjadi raja di dunia One Piece? Siapa tak kenal Shiki, raja untuk kerajaan haiwan buas? He is the real beast, not Kaido, yang bercita-cita untuk menjemput neraka datang ke dunia One Piece. Siapa tak kenal Mihawk, the king of swordsman, Relic, the dark king or the king of the darkness? Oops, adakah dia ada kaitan dengan Blackbeard? Dan akan membantu Luffy menentang Blackbeard yang juga memiliki kemampuan darkness. I'm just saying. Monkey the Dragon, the raja pemberontak. Kalau nak compare dia dengan pemberontakan Barakwork tu bolehlah dianggap seperti cincin yang berada di padang pasir. Sorry kepada peminat Sir Crocodile dan Barakwork, but the Revolutionary Army is the real deal. Dan level of threat Dragon dengan Zebek ni bolehlah dianggap setara. Cuma Dragon lebih mendapat sorotan berbanding Zebek in terms of popularity. So, berapakah bounty untuk setiap dari diorang ni? Jom kita bahas sama-sama. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Share channel ini kepada kawan-kawan korang menerusi Facebook, Instagram dan WhatsApp supaya lebih ramai yang mengenali channel ini. Follow IG Kimis Coverto so that korang dapat update terkini dari aku. DM IG Kimis Coverto sekiranya korang nak aku promote bisnes, servis atau media sosial korang. Join grup Telegram Coverto Fleet untuk berpeluang memenangi hadiah every month. 5 pemenang akan dipilih setiap bulan. Hantarkan video anda ke email kimiscoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai segmen What Up Anime. Ayo jadikan channel ini setanding dengan channel-channel Tori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys. Alright, sebelum kita start membahas bounty kelima mereka ni, ada baiknya kita faham dulu pasal bounty ni. Siapa yang keluarkan bounty? Apa indikator dalam penentuan sesejumlah bounty itu? Dan the meaning of bounty itself kepada para lanun. So, bounty ataupun nilai buruan adalah ganjaran yang pada kebiasaannya berbentuk duit atau beri yang ditawarkan kepada sesiapa sahaja yang berjaya menangkap seseorang penjenayah. Kadang-kadang berbentuk hidup atau mati dan kadang-kadang only alive. Dan sebagaimana yang kita tahu, hanya Sanji sahaja setakat ini yang memiliki bounty only alive. So pada kebiasaannya, bounty akan dikeluarkan oleh anggota kerajaan ataupun dari pihak Marine supaya dapat menarik minat ramai orang untuk memburu seseorang penjenayah supaya dapat dibawa ke muka pengadilan secepat mungkin. So berkenaan bounty dead or alive, sebenarnya ada perbezaan juga dalam kadar bayaran kepada seseorang yang berjaya menangkap penjenayah hidup-hidup dan mati. Dalam chapter 107, Mr. 8 menyingkap satu rahsia bahawa sekiranya seseorang membawa balik penjenayah hidup-hidup, maka seseorang itu akan mendapat kesemua jumlah bounty-nya. Manakala sekiranya seseorang menangkap penjenayah dalam keadaan tidak lagi bernyawa, 30% daripada nilai bounty penjenayah itu akan ditolak. Yes, begitulah realiti dunia One Piece sebab pihak kerajaan lebih mementingkan glamores. Kerana pihak kerajaan nak mengadakan public execution kepada penjenayah tersebut. Jadi sesuatu bounty itu disukat dari segi tahap atau the level of threat seseorang penjenayah itu. The bigger the threat, the higher the bounty. It is a very simple calculation. So bounty ni sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dalam menyukat kekuatan seseorang. No, maksud aku kita boleh dapat gambaran awal lah betapa kuatnya seseorang tu. Contohnya sebelum ni kita boleh tengok Luffy berentap dengan Katakuri yang memiliki bounty 1 bilion lebih kan. And as expected, kita
boleh tengok betapa struggle-nya Luffy nak kalahkan Katakuri. So bounty ni bolehlah dijadikan salah satu dari instrumen untuk menyukat kekuatan seseorang. Alright, so bounty pertama yang aku nak sentuh adalah Dracul Mihawk. So sebagaimana yang kita tahu, Mihawk adalah the greatest swordsman in the world dan dia memiliki one of the greatest sword dalam kategori Saijo o Wazamono yang bernama Yoru. So aku rasa dalam dunia One Piece ni, apa yang aku nampak adalah satu-satu karakter tu setiap dorang ada unique fighting skill dorang masing-masing. Fight dengan tangan macam yang kita boleh tengok Monkey D. Garp, maybe antara yang terkuat. Fight dengan kaki, perhaps Kizaru yang paling kuat. And by the way, aku ada buat video pasal tu sebelum ni. Fight dengan kepala, which is Don Chinjao. Fight dengan senjata, contohnya macam Frankie, Usopp, Yasop, Ben Beckman, and of course fight dengan pedang. So sebab apa aku bangkitkan isu fighting skill ini adalah bukan nak ajak berborak pasal siapa lagi kuat untuk setiap fighting skill ni. Maybe aku akan bahaskan dalam video akan datang. But the point is, pada aku, untuk kita speculate berapa bounty Mihawk ni, bolehlah kalau kita tengok pada bounty Shanks. So Shanks memiliki bounty sebanyak 4.048 billion berry. So sebagaimana yang aku bagi tahu awal tadi, Marine menetapkan satu-satu bounty kepada penjenayah dengan melihat the level of threat seseorang penjenayah itu. Lagi tinggi threat dia, lagi tinggi bounty dia. So dengan melihat bounty Shanks ni, bolehlah dikatakan bahawa threat yang ada pada Shanks ni cukup tinggi kepada world government, sampaikan bounty dia hampir 3 kali ganda bounty Luffy. So kalau Doflamingo fight Shanks ni, dia ibarat Luffy buat kaki buncin 3 orang tau. So sampai sekarang kalau kita tengok Shanks ni, threat apa yang diwujudkan compared to other Yonko? Okay, kita ambil contoh Whitebeard. Dia ada the strongest Paramecia Devil Fruit Gura-Gura Nomi. Gura-Gura Nomi tu mampu untuk hancurkan dunia ni. Sengoku sendiri pun goyang bila Whitebeard turun dari Moby Dick masa kat Marineford. Lepas tu Kaido, threat yang dia ada, satu badan dia memang katang habis. Kedua, kemampuan Devil Fruit dia boleh kawal langit lah, petir lah, angin lah. Lepas tu threat dia lagi adalah dia sedang menyediakan military weapon macam Devil Fruit Smile, chemical weapons, senjata-senjata dan banyak lagi lah. Yelah, ada military weapon tu dia hasilkan secara langsung and ada yang dia trade. Tapi apa-apa pun, dia adalah the key player. Lepas tu Big Mom, tak usah cerita lah kan. Kecil-kecil lagi, masa umur 6 tahun dah porak-perandakan kampung Elbaf. Kesian Tok Wan tu, tak pasal-pasal kejong mati di bulan puasa sebab tak dapat makan je pun. Sampailah ketua, perangai gila sepera dia tu. Dan kita boleh tengok antara threat Big Mom adalah dia sedang memperluaskan pengaruh dia dan jajahan dia. Pasal lepas Whitebeard mati, dia jadikan Fishman Island sebagai wilayah dia. Lepas tu pula kita boleh tengok dia nak luaskan pengaruh dia menerusi perkahwinan. Macam yang kita boleh tengok, dia nak kahwinkan anak dia semata-mata untuk dapatkan Germa Daburo Sixu. Blackbeard ni aku malah nak cerita, dengar nama pun dah menyampah. So apa yang aku nak cerita adalah setiap Yonko ni, dorang masing-masing ada threat dorang. Tapi Shanks, apa yang dia up to? But still, kita boleh tengok yang memang Marine cuak dengan Shanks ni. Masa dia nak jumpa Whitebeard je, berapa battleship Marine hantar untuk halang dia. Sedangkan dalam banyak-banyak Yonko, Shanks lah Yonko paling manusia sekali antara Yonko-Yonko yang lain. Whitebeard bukan manusia, dia monster. Big Mom pula anak pungut. Mak bapak kecil, keluar anak sebesar dia. Kaido kulit biawak, kena pancung botak lut. Blackbeard, cacat. So kat sini kita tahu yang hanya Shanks je yang normal, siap, sebelah tangan tak ada lagi, tapi still dapat bounty yang tinggi dan berada dalam Liga Yonko. So pada aku, threat yang Shanks ni ada adalah semata-mata disebabkan kekuatan dia yang luar biasa. Dan Shanks merupakan antara pengguna haki terpower dalam One Piece. And as far as we know, Shanks ni banyak kali berduel dengan Mihawk. Dan boleh dikatakan yang diorang ni kawan baik pun iya juga. Pasal masa Mihawk pergi ziarah Shanks, relax je, Shanks ajak berparti. Dan Whitebeard juga ada bagi tahu yang diorang ni pernah berduel berkali-kali. So berbalik kepada apa yang aku cakap tadi pasal fighting skill dan level of threat. Aku bukan nak rendahkan Mihawk tau, ni just my thought. Aku rasa Mihawk ni dia lebih prominent dalam fighting skill berpedang. So duel antara Mihawk dengan Shanks hanya dalam pertarungan pedang sahaja. So aku dengan beraninya mengatakan Mihawk memang standing Shanks. Cuma level of threat Mihawk tak cukup kuat berbanding Shanks sebab dia one man pirate. Macam Shanks, dia ada wilayah dia sendiri, lanun dia sendiri. So pada aku, threat Mihawk ni tak cukup besar berbanding Shanks. So with that argument, aku merasakan bounty Mihawk sekitar 2
2.1 billion berry. Alright, raja kita yang kedua, Silver, the Dark King Relic. So, telah berlaku banyak perbahasan kenapa relic ni dipanggil the Dark King. Ada yang menyifatkan relic ni sebagai watak gelap dari sisi Roger, which is ada yang menyifatkan relic dan Roger macam Luffy dan Zoro. Zoro dan Luffy kedua-duanya adalah fighter, cuma bezanya Zoro ni pernah sampai membunuh opponent dia, manakala Luffy tak pernah sekali pun bunuh opponent dia. Senang cerita, Zoro ni is a ruthless version of Luffy. So begitu jugalah relic ni. Dan ada yang mengaitkan bahawa hubungan relic dengan Roger terlalu rapat sehingga susah untuk dipisahkan, seperti relic sentiasa akan membayangi Roger ke mana pun sampai lekat gelaran Dark King dekat relic ni. Menyifatkan kalau Roger adalah king dan since relic adalah bayangan Roger, menjadikan relic the Dark King. Okey, berbalik pada argumen tadi berkenaan penetapan bounty, which is dari segi kekuatan dan the level of threat. Aku rasa bounty relic akan pergi melebihi Mihawk. Satunya kita boleh tengok penguasaan relic dari segi haki memang power. Dia seolah-olah telah menguasai ketiga-tiga haki pada tahap advance, in which akan menambahkan point dalam level of threat. Kita boleh tengok Luffy yang dalam Gear Force tu pun dia lawan main-main je. Itu pun Luffy tak mampu nak handle. Dan kalau kita tengok dalam Oro Jackson, seolah-olah macam tak ada siapa-siapa pun dari kalangan Devil Fruit user except for Buggy the Badut lah. Dan jangan tanya, habis tu Douglas Bullet. So bermaksud dalam Oro Jackson, diorang memang rely on physical strength semata-mata. And to survive dari zaman Roger sampailah sekarang dalam keadaan exposekan diri pada public, menunjukkan betapa powernya relic ni. Yalah, dia mana ada bersembunyi, relax je duduk kat sebaudi, defenseless pula tu. Tak ada beria nak buat kubu ke, pasang bodyguard ke, ikut suka dia je. Nak keluar mengeteh, nak keluar yamseng, keluar berkhayal, hook up some chicks, gambling. Memang badass gila. Rasa nak pergi mana-mana, tak payah bot, tak payah kapal, kaki ada, tangan ada, kayuh lah berenang. Ini nak menunjukkan betapa kuatnya relic ni. Okey, sebab apa aku rasa bounty relic melebihi Mihawk? Walaupun relic ni samalah juga macam Mihawk One Man Pirates, siap dah pencen lagi, ia adalah disebabkan knowledge yang dimiliki oleh relic. So antara jenayah yang dirasakan menjadi threat atau ancaman kepada world government termasuklah pengetahuan ataupun knowledge of the secret. Kita boleh tengok nasib penduduk Ohara macam mana. Disebabkan dorang buat kajian pasal poneglyph, world government telah menghantar buster call untuk hancurkan tempat tinggal dorang. Relic bukan lagi baru nak kaji-kaji, dia dah tahu dah pun semua yang terkandung dalam poneglyph tu. Rahsia Void Sentry, rahsia The Ancient Weapon, rahsia Clan D, dan paling penting dia tahu Laugh Tale tu kat mana. So berbekal kekuatan dan knowledge lah, aku rasa bounty relic lebih tinggi berbanding Mihawk. Kalau Roger, bounty dia sebanyak 5.5 billion berry. So aku rasa relic, orang yang pernah menjadi Roger right hand man, possibly holding an outstanding bounty of 4.8 billion berry, which is lagi tinggi dari Big Mom dan Kaido but slightly lower than Whitebeard. Bincangkan. Alright, bounty seterusnya adalah milik The Beast King, Shiki, the Golden Lion. Kepada yang still tertanya-tanya, di sini aku dengan bangganya menyatakan bahawa yes, Shiki is a canon character, dan dia sebelum The Great Pirate Age dan setelah tumbangnya Empire Lanun Besar di Ultimate Pirate Rob D. Zebek, mereka The Golden Lion Shiki, The Whitebeard Newgate dan The Pirate King Roger merupakan tiga maharaja lautan yang bermaharajalela di lautan dengan megahnya memegang occupation sebagai lanun tanpa gusarkan ancaman world government mahupun marine force. So setelah berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, baring sama rata dan memerut sama busuk dengan Whitebeard dan Roger, so of course bounty Shiki ni pada pandangan aku personally lebih tinggi dari Mihawk dan lebih tinggi dari relic. Dan kita boleh tengok kekuatan dia pula yang memang tak dapat lagi disangkal. Seorang dia je langgar Marineford dan mengakibatkan separuh Marineford hancur, dan even the greatest prison dalam dunia One Piece pun di-impel down, tak mampu untuk menahan dia, menyekat dia, mengekang dia. Dan berbanding relic, even pada aku Shiki ni tak ada knowledge relic tentang Laugh Tale, tapi lebihnya Shiki ni dia ada armada dia yang tersendiri dan hanya menunggu masa dan
seketika sahaja untuk membuat penampilan semula. Sebab masa 20 tahun penantian yang dia janjikan sebelum ni telah pun tiba. So kalau Roger dengan knowledge, dengan pirate crew dan dengan kekuatan, the level of threat dia dijumlahkan sebanyak 5.564 billion berry, dan Whitebeard yang possibly juga ada knowledge yang dikongsikan Roger, dan dengan pirate crew dan alliance dan dengan kekuatan, the level of threat dia dijumlahkan sebanyak 5.046 billion berry. So possibly Shiki hanya dengan lacking of knowledge of the secret, aku rasa bounty Shiki adalah sebanyak 5 billion berry. Alright, insan malang seterusnya yang mempunyai bounty yang tinggi adalah Monkey D. Dragon. Sebagaimana yang kita tahu, Dragon dikenali sebagai the world worst criminal dan merupakan the supreme commander of the revolutionary army. Pada saat ini, Dragon adalah insan yang paling dicari-cari oleh world government dan world most wanted criminal dalam dunia One Piece. So berbalik kepada kayu ukur atau benchmark yang kita dah tetapkan sebelum ini, which is knowledge dan crew. So kalau kita nak sembang banyak pasal power Dragon ni, still tak banyak yang didedahkan pasal dia setakat ini, baik dalam anime maupun manga. Just apa yang kita tahu, masa kat Lockdown kita boleh tengok Dragon dengan mudah menghentikan Smoker masa Smoker nak lanyak Luffy. Lepas tu dalam chapter 539 kita boleh tengok Ivankov menyedari Luffy punya inhuman will to live masa kat Impel Down memang made sense sebab dia anak Dragon. Possibly Dragon juga memiliki will sehebat Luffy atau lebih hebat lagi. Lepas tu masa kat Marineford kita boleh tengok lepas Luffy melampiaskan Hao Shoku Haki dia, which is sangat-sangat meremangkan bulu tengkuk aku, kita boleh tengok yang Monkey D. Garp cakap he was born with it as I thought. Dan kita boleh tengok Vice Admiral Doberman cakap tak heran kalau Luffy boleh guna Hao Shoku Haki sebab dia anak kepada Monkey D. Dragon. Dan Ivankov pula cakap betul lah apa yang orang cakap, blood will tell. Betul tak Dragon? So dari dialog Garp tadi possibly memberi satu pembuktian bahawa Dragon surely mampu menggunakan Hao Shoku Haki. Dan dari dialog Vice Admiral Doberman, possibly dia pernah tengok atau bertarung dengan Dragon dan nampak sendiri kekuatan Dragon. Dan dari kata-kata Ivankov pula possibly menjadi indikasi bahawa sekuat mana Luffy sekarang ni, sekuat itu jugalah bapak dia, or even Dragon lebih kuat lagi berbanding Luffy. Lepas tu pasal Devil Fruit Dragon pula, aku highly convinced yang Dragon merupakan pemakan buah Devil Fruit. Pasal kita boleh tengok dalam kedua-dua insiden masa kat Lockdown dan juga Goa Kingdom, kita dapat melihat satu angin yang kuat atau boleh dikatakan ribut telah berlaku secara tiba-tiba. Okay, sorry kepada anime watcher, spoiler sikit. As far as we know, Kaido dengan kemampuan yang boleh bertukar menjadi naga telah mampu untuk menghasilkan angin. Dahsyat macam mana? Sampai putuslah tangan Kikunojo. So possibly Dragon juga mampu menghasilkan angin. Sebab pada aku possibly Dragon merupakan pemakan Devil Fruit Mythical Zoan jenis naga. Sebelum ni aku dah bincangkan dah pun pasal Dragon ni. Korang boleh tengok video tu, okay? Link dia aku sediakan kat bawah. Dan knowledge untuk orang yang menentang kerajaan dengan begitu bersemangat, aku rasa bukan semata-mata disebabkan cinta. Yelah, pasal sebelum ni ada yang mengatakan sebelum ni Celestial Dragon pernah membunuh bini dia, ataupun sebab kezaliman sekarang yang dilakukan world government. But aku yakin Dragon juga dah acquire the knowledge of the secret, membuatkan dia begitu bersemangat untuk memberontak. Kemudian untuk crew dan alliance, part ni memang tak dapat dinafikan lagi. Dragon ada Lindbergh, komander di bahagian selatan, Morley, komander di bahagian barat, Belobeti, komander di bahagian timur, Karasu, komander di bahagian utara, dan Emporio Ivankov, komander di bahagian Grand Line. So setiap ceruk pelusuk dunia One Piece ada sekutu dan kru Dragon. Jadi berbekalkan knowledge, kru, sekutu dan dengan kekuatan dia, the level of threat untuk Dragon possibly dijumlahkan sebanyak 5.7 billion berry. Alright, sebab apa Dragon bounty dia lebih daripada Pirate King kita? Pada aku disebabkan dia ni oppose world government directly. Berbanding pula dengan Roger, dia bukannya nak oppose world government pun, dia just nak dapatkan One Piece. Maybe possibly dia nak menjadi the freest person in the world. So sebab itulah aku rasa Dragon lagi tinggi bounty dia berbanding dengan Roger, pasal dia tak oppose world government directly, tapi Dragon ni pula dia oppose world government directly, membuatkan world government terasa lebih terancam berbanding dengan Roger. Alright, last but not least, Rock D. Zebek. Walaupun sampai sekarang tak banyak info tentang Zebek diterangkan, tapi dengan berbekalkan storytelling yang disampaikan Sengoku kepada Marine muda dalam chapter 957 sebelum ini, pada aku is quite enough untuk membuktikan sekuat mana tenaga Zebek dan sehebat mana kepimpinan dia. Even Kaido, Whitebeard, Shiki dan Big Mom
pun bernaung di bawah kepimpinan dia. 3 anak didik dia berjaya jadi Yonko, seorang jadi banduan Impel Down. Lepas tu pula untuk mengalahkan Zebek, Roger perlu team up dengan Merin. Cumanya part ni kita belum tahu secara rasmi lagi lah sama ada perlu ke Roger team up dengan Merin ataupun insiden tu berlaku seperti mana Dressrosa dengan Alabasta. Macam kat Alabasta semuka tak buat benda pun, tahu-tahu dia yang dapat nama. Sama jugalah dengan Dressrosa, bukan Fujitora pun yang kalahkan Doflamingo, alih-alih dia yang dapat nama. So kita tak jelas sama ada Roger dengan Gap lawan Zebek side by side ataupun Roger seorang je lawan Zebek dan match up lain macam match up yang kita boleh tengok kat Dressrosa macam Zoro lawan Pika, Frankie lawan Senior Pink dan sebagainya. Macam tu lah yang berlaku semasa insiden God Valley, Relic lawan Kaido dan sebagainya. No, it just my thought, okay? Then, knowledge of the secret, aku highly convinced juga yang Zebek ni sebenarnya tahu pasal the knowledge of the secret ni. Kalau tak, macam mana dia boleh planning untuk menjadi the king of the world? But how did he know tu aku tak sembang dalam video ni lah kan. Dan sebab apa aku cakap dia tahu adalah disebabkan event God Valley dirahsiakan. Kalau tak ada apa-apa related dengan the knowledge of the secret, kenapa world government rahsiakan insiden tu? Padahal satu tangkapan besar kot. World government berjaya menumpaskan the strongest pirate crew in the world, Rock D. Zebek. Ui, macam nak naik nama Merin macam tu. Tapi tak, insiden God Valley telah disorok bawah meja. Masa Roger ditangkap, satu dunia dicanang. Padahal Roger seorang je pun. Ini seluruh kru, brother, ditumpaskan. Kenapa dirahsiakan? Betul tak guys? Jadi berbekalkan knowledge dia, kru dia yang boleh dikatakan the strongest of all time, dan dengan kekuatan dia sendiri, the level of threat untuk Zebek possibly dijumlahkan sebanyak 6 billion berry. Alright guys, that's all I have untuk perkongsian kali ni, and aku sangat-sangat minta maaf kat April Babies sebab tak sempat nak wish birthday korang. But today, here you go. Happy birthday guys! And gang, before I end, sedikit renungan. Dia yang berdiri semula setelah jatuh tersungkur dan rebah. Dia yang bertarung dengan lebih ingar, bergelagak dan ganas dalam situasi yang sulit dan mencabar. Dia yang meletakkan lebih usaha dan daya di saat sedang tertekan dan disakiti. Dia yang kembali bertarung di saat tiada lagi yang menduga dapat dia mampu bahkan berdiri. Dia yang mampu bertahan berdiri megah walaupun di saat semua yang ada di sekelilingnya cuba untuk menjatuhkannya. Dia itu adalah insan yang bernama Sang Juara. Find that person in you and I'm sure you will found it. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi